Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Muhammadi Sungai Adam dijauhi pulih, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dan juga kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini tarikh 23 November bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir. Kalau tuan-tuan perasan, nota tuan-tuan ni dia ada dua, depan belakang. Dan tuan-tuan, cerita dia yang belakang tu tarikh 17 Februari. Hari tu ni awal tahun hari tu ni. Yang ada nota ni mungkin saya tak bagi kat tuan-tuan. Saya lupa buat mail, tak silap saya. Cari tadi dalam meja, ada nota ni. Jadi saya buat print belakang ni, boleh guna dua-dua tuan. Tuan-tuan boleh nampak nota yang lepas dulu ni dan nota untuk hari ni tuan. Jadi tuan-tuan, pada hari ni kita akan tengok tajuk kita ni berkaitan dengan bab, apa tu, masih dalam bab solat ataupun semayang ni, iaitu tetamu dilarang mengimami solat tanpa izin tuan rumah. Dan yang kedua, solat di tempat tinggi berbanding dengan makmum. Imam tak boleh tinggi pada makmum. So imam pun sama. Dia semayang tadi pun satu label kita. Satu arah kan. Tak ada imam duduk atas, tapi imam duduk bawah pula, bawah tanah. Tak ada. Jadi imam mesti sama dengan makmum. Kita bincang sekali lah apa cerita dia. Sebab apa Nabi larang lagu tu. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tentang satu soalan tuan. Kenapa ayam berkokok di malam hari? Tajuk macam mana pula ni? Pipi kat dia lah ustaz, dia ayam. Dia nak berkokok ke, dia nak pukul berapa ke, tu kerja dia. Contoh, orang kata lagu tu. Kita tengok benda tuan, rupanya ada dalil tuan. Sebab apa ayam ni berkokok di malam hari? Dia tak berkokok di tengah hari. Kalau tengah hari tu silap hari bulan ayam tu demam kot. Dia kokok siang. Cerita dia akan kokok tengah malam. Tengah malam dia kokok, subuh pun dia berkokok tuan. Sebab apa? Kita balik pada qala Allah, qala Rasul. Apakah dalil tentang cerita dalam bab ayam berkokok ni tuan-tuan? Doa ketika ayam berkokok di malam hari. Rasulullah SAW menjadikan bunyi kokok ayam jantan di waktu malam sebagai penanda kebaikan. Rupanya tuan-tuan, ayam berkokok tu Nabi dah sebut tuan. Sebab apa? Ayam berkokok di tengah malam ni tanda kebaikan. Ada kebaikan dia. Bukan saja itu kokok tuan. Apa dia? Kebaikan yang ayam jantan ni dia berkokok tuan. Allah, terlalu cepat lah. Doa ketika ayam berkokok di malam hari. Rasulullah SAW menjadikan bunyi kokok ayam jantan di waktu malam sebagai penanda kebaikan dengan datangnya malaikat, dan kita dianjurkan berdoa. Ini bagian dari keistimewaan ayam. Rupanya ayam dia berkokok ni dia nampak malaikat tuan. Tuan, itu spesialnya ayam. Dia berkokok tu bukan kokok saja tuan. Sebab apa? Dia nampak malaikat. Bila kata nampak malaikat tu, apa dalil kata nampak? Sebab kita tak boleh kata benda tu saja-saja. Berkaitan dengan agama ni, ibadah ni, mesti qala Allah, qala Rasul. Kalau kata lagu tu, apa dia? Kalau tak ada, sain kata lagu ni, sain mungkin betul, mungkin salah. Tapi kalau ada dalil tuan-tuan, sahih betul tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah, berdoalah karena dia melihat malaikat. Pertama sekali, poin dalam hadis tu, apabila kalian mendengar ayam berkokok, bila ni waktu malam tuan, mintalah kurniaan Allah ni, berdoa, minta doa kepada Allah. Sebab apa? Dia nampak malaikat tuan. Itu tuan poin besar dia. Kalau ayam berkokok di tengah malam ni, sebab apa dia berkokok? Dia nampak malaikat. Itu poin pertama. Dalil ni pula dia ada dalil juga yang Allah beritahu dalam dalil lain, yang mana aku turun langit dunia 1/3 malam terakhir. Siapa minta doa pada aku akan ku kabulkan. Minta hajat akan ku berikan. Minta apa-apa akan ku
tunaikan tuan. Jadi cerita dia bangkit malam tuan. Sebab apa? Bila bangkit malam ni, satu peringkat akhir tu Allah turun lagi dunia, siapa minta doa, buat tahajud ke, minta doa sebagainya, Allah akan kabulkan, Allah akan tunaikan, Allah akan ampun kita tuan, kita bertaubat sebagainya. Sebab apa? Time itu Allah turun lagi dunia. Dan time itu juga tuan, malaikat pun ada tuan. Ini dalil yang pertama. Dan apabila kalian mendengar didikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan. Hadis Bukhari dan Muslim. Kukuk kita ni negara Arab tu, kita boleh tak ada lah kadai ni. Kalau di kadai ni di Timur Tengah ni, dia ada kadai tuan. Kalau bunyi kadai pula di malam hari tu, sebab apa? Dia nampak iblis dan syaitan tuan. Kalau tuan-tuan dengar lagu tu, apa jadi? Minta ta'awuz pada Allah ni, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan nama Allah ni, kita minta Allah ni perlindungan Allah daripada syaitan yang terkutuk, yang dirajam tuan. Kita minta ta'awuz pada Allah. Kalau bunyi ayam berkokok, kita minta doa. Itu tuan. Kalau nampak dengar bunyi kadai dia bunyi malam ni, salah satunya tu itu iblis syaitan dia nampak tuan. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan Bukhari dan Muslim. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, ayam jantan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki binatang lain, yaitu mengetahui perubahan waktu di malam hari. Dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Spesialnya ayam jantan ni, dia ada apa ni, timer lah bahasa kita. Zaman kita lah ni ada jam. Dah bangkit berapa? 3.30 pagi. Kunci pukul 4, 4.30. Mudah. Tiba-tiba orang dulu tuan, jam tak ada. Macam mana tuan? Dengar bunyi ayam tuan. Kalau kokok yang awal tu, dia tu awal pagi. Dia tu kalau siapa nak pergi tahajud ke, nak buat ibadah ke, nak buat nasi lemak ke, nak berniaga ke, contohnya, tahu dah, dia tu awal. Kalau kokok pula ni, ni dah subuh dah ni, contohnya. Jadi binatang ni, ayam ni dia ada keistimewaan dia. Dia boleh mengetahui perubahan waktu tu tuan. Dia berkokok sebelum subuh dan sesudah subuh, hampir tidak pernah meleset, baik malamnya panjang atau pendek. Jadi ayam ni dia akan berkokok tadi sebelum subuh dan juga sesudah subuh tuan. Ni ayam, dia punya spesialnya ayam. Kita lah ni mudah pakai jam ni, kunci lah, handset ke, duduk taman pula, taman lepas tu tembusu tu, jawi tu, mana nak ayam dah, siapa nak beli ayam? Jarang nak ada orang beli ayam ni. Dulu mungkin ada ayam katik. Sebab apa? Musim ayam katik belah semua. Ayam katik pun tak ada tuan. Karena itulah sebagian Syafi'iyah memfatwakan untuk mengacu kepada ayam jantan yang sudah terbukti dalam menentukan waktu. Jadi ulama Syafi'iyah ni, mazhab Syafi'i dia ada ulama dia pun ambil juga bila ayam jantan ni berkokok, ada waktu dia, perkiraan waktu-waktu. Dipakai apa? Dipakai bunyi ayam berkokok ni. Salah satu mereka cara mereka nak tahu masa sebagainya. Baik. Mengapa dianjurkan berdoa? Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil keterangan ayat mengatakan, alasan kita dianjurkan berdoa ketika ayam berkokok adalah mengharapkan ucapan amin dari malaikat. Sebab apa? Pertama sekali, bila kita dengan ayam berkokok ni, dia nampak malaikat. Kita berdoa tuan, mudah-mudahan malaikat pun mengaminkan doa kita. Kalau kita tengok balik tuan, orang Yahudi ni marah pada kita orang Islam ni. Ada dua benda. Pertama, kita bagi salam, Assalamualaikum. Sifat kita bagi salam sama kita ni, orang Islam ni dia pemarah. Sebab apa? Kita sampaikan salam, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu. Kita doa pada orang tu, dia pun balik Waalaikumsalam, dan salam sejahtera kepada kamu balik. Masing-masing saling berdoa. Bawa tuan, cantiknya agama kita. Tapi orang Yahudi jealous, marah bila tengok orang Islam kita bagi salam. Yang kedua pula sebutan amin. Tadi ni bila sembahyang imam tadi, waladhdallin, amin. Amal-amal kan tuan, bahkan kuat semangat. Kita ni budak-budak tu kuat, orang tua jarang kuat-kuat. Sebutan amin tadi tuan, itu orang Yahudi marah tuan. Bahkan siapa yang bersebut amin bersama malaikat, doa dia akan dikabulkan tuan. Boleh disebut amin. Amin, pada doa pun amin. Allah perkenankan doa kita. Jadi bila bangkit pagi dengan ayam berkokok, kita pun segeralah kita berdoa tuan. Mudah-mudahan malaikat pun mengaminkan doa kita tuan. Untuk doa kita dan permohonan ampun mereka kepada kita, serta persaksian mereka akan keikhlasan kita. Jadi bukti apa bila kita berdoa ni, malaikat ni ayam ni nampak malaikat, kita berdoa tadi tu dapat mungkin doa kita dimakbulkan Allah, malaikat pun mendoakan amin. Kemudian bukti kata kita berdoa, itu semua tu tuan burhan ataupun bukti. Baik.
Tidak boleh mencela ayam jago. Dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, ada dalil tuan-tuan, Nabi larang kita mencela ayam jantan ni, jago ni, bahasa Indon, ayam jantan. Ayam siapa lah duk berkokok malam ni. Tak hati lena ke? Nak lena ni. Kita kata lagu tu. Jangan tuan, sebab Nabi larang tuan. Artinya, janganlah mencela ayam jago karena dia membangunkan orang untuk sholat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi cerita dia apa? Bila ayam jago tu, ayam jantan tu dia berkokok malam hari tu, salah satunya nak gerak orang. Bangkit apa? Bangkit tahajud. Tu cerita dia. Kalau hang tak bangkit tahajud, lena lah balik, tak masalah. Ni duk marah pula, duk marah. Ayam pak mat, ayam pak lak ni, boleh kat aku jadi lauk dah esok ni. Gulai dah. Apa? Ayam kampung. Tak tuan. Jangan tuan. Sebab apa? Dia tu bantu kita untuk kita bangkit tahajud, bangkit malam hari. Tu hadis aman. Zaman kita mudah, ada jam, ada handset, ada penggerak, sebenarnya mudah. Zaman dulu ni ayam salah satunya untuk menengok tengok dia punya jangka masa tuan. Konsultasi ini tentang ayam berkokok di malam hari. Jadi tuan tahu, punya salah satu sunnahnya sebab apa? Binatang tu, ayam itu dia nampak malaikat. Bila kita dengar lagu tu tengah malam tu, kita berdoa kepada Allah tuan. Mudah-mudahan doa kita pun dimakbulkan. Doa ni luas, bila masa pun boleh. Kita tempat yang mustajab ni, kita perkenankan, kita perbanyakkan, kita fokus tuan, kita tekankan. Okey, ni tajuk minggu lepas tuan. Itu ulang kaji bab masjid ni, larangan mengimami kaum yang mereka tidak suka diimami olehnya. Cerita minggu lepas ni, tak boleh orang-orang tiba-tiba jadi imam tempat orang tu tuan. Dan apa dalilnya? Dari Amru bin Al-Haris bin Al-Mustalik, diriwayatkan bahawa ia menceritakan, ada diriwayatkan bahawa orang yang berat sisaannya di hari kiamat ada dua jenis. Siapa yang berat sisaan di hari kiamat? Ada dua. Pertama, wanita yang membangkang terhadap suaminya. Duk marah suami, duk bangkang, semua tak kena. Ini salah satu yang berat sisaan di hari kiamat. Kedua pula, imam yang dibenci oleh jemaahnya. Imam yang tak suka. Kita bincang lah itu ni. Macam mana imam ni tak suka? Kalau imam tu dia ajak main masjid, dia ajak jangan buat maksiat, jangan buat yang nu, buat yang ni, main yang ni. Kalau lagu tu memang tak suka lah. Kalau lagu tu tak apa. Dia buat lagu mana apa, sebab apa? Dia ajak main masjid, dia ajak program, dia tegur kesalahan. Siapa suka kan? Sebab apa? Duk elok main, duk beletiah pula. Tak tuan. Sebab kebaikan. Lagu tu kalau benci tak boleh. Tapi kalau imam ni, kat imam kita clear. Luak lepas imam tu dia kaki karaoke dah. Duk saf tamu, suara dia lagi pukul 12 malam, dengar lah. Lagi dandut ke apa, ye ke, dia dulu ni. Ataupun imam ni, saat lagi ni apa masalah apa? Dia ni cuba pecah amanah ke apa ke, lagu tu tak apa. Dibenci imam lagu tu. Tapi kalau benda tu kebaikan, memang hak imam, memang dia buat kerja betul. Tak berhak kita membencinya. Nak benci macam mana? Benda-benda yang pada betul. Mungkin pengurusan ke sebagainya, itu. Kalau kerana peribadi, saya ni jiran Tok Imam ni tak bagi buah harum manis biji pun kat aku. Aku geram Tok Imam ni tak berhati. Itu tuan-tuan dengan imam. Luar masjid, selesai kat doh. Ke masjid, tak boleh kita benci dia. Kalau luar masjid, terpulanglah, itu hak tuan-tuan. Jadi tengoklah timbang tara balik macam mana imam tu. Jadi cerita dia, imam ni mesti orang kampung suka dekat dia. Baru jadi elok kan, baru nak buat apa pun mudah sebagainya. Tapi kalau orang kampung dia ahli maksiat, buat perangai sebagainya, imam duk larang jangan buat yang tu, mesti ramai orang tak suka kat dia lah. Kalau lagu tu tak jadi. Itu dia berhak untuk terus jadi imam kan. Okey, tajuk yang kedua ni, tajuk ini. Bab masjid juga, bab ini, tetamu dilarang mengimami solat tanpa izin tuan rumah. Kita pergi rumah orang, tiba kita jadi imam terus tanpa izin tuan rumah. Dan yang kedua, solat di tempat tinggi berbanding dengan makmum. Imam duduk tinggi pada kita. Tak boleh tuan-tuan. Apa dalil dia? Pertama sekali, hadis Muslim, iaitu apa dia? Yang berhak menjadi imam suatu kaum ialah yang paling pandai membaca kitabullah. Siapa jadi imam ni yang paling pandai baca Quran. Itu yang pertama. Jika mereka dalam bacaan yang sama, baca pun sedap, semua sama sedap, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Imam pun sama, mungkin tahfiz kita ni 4-5 orang banyak ni. Dalam banyak ni pula, siapa yang faham sunnah? Kita faham bab
betul hadis, yang ni bab apa tafsir, ni bab apa lagi tambahan-tambahan. Jadi kalau ada, dia lagi berhak lagi imam. Jika mereka dalam sunnah yang sama, cari-cari hafal Al-Quran sama 30 juzuk, 5 orang ni, faham sunnah pun sama mereka ni. Pada zaman Nabi dulu ni, siapa yang ikut Nabi hijrah dulu, dia jadi imam. Jika mereka dalam hijrah yang sama, cek balik, ikut Nabi pun sama mereka ni, hijrah pun sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Jadi yang awal masuk Islam. Kita mungkin tak ada lah siapa masuk Islam, semua sama. Mau nak beranak, mau ayah Islam, kita pun Islam. Dia orang tua lah yang seniority. Kalau ada seniority pula, yang hafal Quran pula, mungkin orang muda lagi ke apakah, yang muda pula. Itu yang pula dengan kira-kira. Ini cara-cara yang Nabi anjurkan. Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya. Orang lain tak boleh jadi imam tempat dia. Saya imam ni, masjid mana? Masjid Kampung Darat. Mana? Berseri tu. Main masjid Nabi Arab. Tiba-tiba orang azan masjid Jawi. Terus jadi imam. Pipi kat aku lah, aku imam. Aku masjid aku imam. Aku main tani imam juga lah. Tak jadi. Imam masjid Berseri saja. Tu tempat kamu. Masjid Karangah, tu kawasan kamu. Masjid Orang, tu kawasan dia. Masjid Abi, kawasan Nabi. Main tempat orang, tuan tempat tu dah jadi imam. Dia berhak. Nampak tuan? Dan kita benda dengan tu, tak imam. Kenal, dia menang kan? Dia Arab. Orang sila dia imam, sila. Contoh kita menjemput dia imam. Dia imam. Ni tak, takkan orang tak kenal aku imam ni. Betul orang kenal. Tapi tu tempat kita. Tempat orang, kena menghormati tempat orang. Cuma melainkan mufti lalu dia nak jadi imam, dia boleh sebab dia tinggi lagi. Pengarah boleh ke? Ajaib ke? Lalu dia imam, boleh jadi. Imam besar kita, Imam Ustaz Syarifudin, dia ketua imam besar, dia pergi mana masjid pun dia boleh jadi imam mana-mana pun. Itu lain. Itu sebab apa? Dia ada status dia punya ni apa, dia punya kuasa dia. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua pula, dan janganlah duduk di tempat duduknya kecuali izinnya. Kita tak boleh pergi rumah orang, duduk suka-suka. Sebab orang Arab ni tuan, dia ada tempat yang dia suka. Tempat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia sambut tetamu, sila duduk, tunjuk. Tiba-tiba kita pergi duduk tempat dia kan, muka dia tarik kan. Tadi tak sangat peluk, tak sangat ni. Ustaz, masa muka ni, muka sekupang ni. Sebab apa? Dia marah. Sebab tempat duduk dia ni, kita duduk. Orang Arab pantang kan. Kita pergi duduk tempat dia, mula. Kalau kita tak duduk tempat dia, nak jamu kami golek pun boleh kan. Unta golek pun boleh. Tiba-tiba kita pergi duduk tempat dia. Ayat masak tak boleh kan. Kacau kan. Tu orang Arab. Kita orang Melayu kita, tempat duduk tak kisah kan. Jangan main pala kata. Main pala, pantang kan. Duduk baik elok. Marah kan. Sebab apa? Pantang kita main pala. Tu orang Melayu kita. Itu cerita tak ada ke tempat lain cara. Jadi orang Arab kan, kalau kita pergi duduk rumah dia, dia kita duduk tempat dia. Macam mana? Masuk rumah dia, dia kata tunjuk. Sila. Tempat dia tunjuk tu, dia duduk. Tempat dia tak tunjuk, dia duduk kan. Itu cara orang Arab dan hadis Muslim. Okey, yang kedua, hadis Malik bin Huwaris. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi suatu kaum, maka janganlah mengimami mereka, dan hendaklah mengimami mereka salah seorang daripada kaum itu. Kita main tempat orang tempat tu jadi imam dan tu cerita dah. Tak timbul isu. Ni bismillah kuat kan, bismillah pelan. Kunut ke tak kunut? Tak ada masalah. Kalau kita pergi kat Kedah, orang tu kunut lah kita. Dia baca bismillah kuat lah. Dia main tempat kita, dia ikut kita. Pergi tempat tu contohnya, tu cerita dah. Tak ada masalah. Dua-dua sunnah tuan. So ini mazhab tuan. Jadi ahli sunnah wal jamaah. So kita buat amalan kita baca bismillah pelan ni, sebab apa? Kita pegang kata dalilnya Nabi banyak bacaan yang pelan. Ada satu dua dalil Nabi baca kuat, itu pun lemah, itu pandangan. Dia beritahu boleh, ada itu pandangan tu, kita kena menghormati pandangan tu. Pergi tempat pula, dia kata, kena baca kuat. Ya juga. Silakan, tak ada masalah. Tu cerita dia. Ni dok pertahan. Duk gaduh pula. Panjang cerita kan. Bahkan kalau kita tengok balik, bismillah ni pun 4 mazhab. Bismillah kuat, mazhab Syafi'i. Hambali, Hanafi, baca tapi pelan. Maliki tak baca terus kan. Dan orang kata kita ni Wahabi ni boleh ni, tak baca. Kita baca tapi pelan. Kalau kita Wahabi, Maliki ni apa? Bapak Wahabi lagi lah. Tak betul kan. Istilah Wahabi ni tak tahu mana tuan. Bismillah kuat pelan ni boleh je kan. Tak kuat pun boleh, nak pelan boleh.
Masing-masing ada hujah. Tapi dari tempat tu kena ikut tempat tu juga. Itu cerita dia. Sebab apa? Ada ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Pemimpin tempat tu. Dan kita pegang kata orang tubuh kita, Nabi kata bismillah pelan. Itu nama mati dah. Tempat ni bismillah kuat. Ya, tu nama mati tempat dia. Tak ada masalah. Kalau tengok Imam Sudeh pun pergi tempat Malaysia dia baca kuat tapi sederhana. Pergi tempat dia dekat Arab dia baca pelan, tak dengar apa kan. Pergi Indonesia dia baca kuat. Imam yang sama pergi 3 tempat lain cara dia baca. Sebab apa? Dia menghormati tempat-tempat tu. Bila kita berilmu tuan, kita tak mengata kurang, kita menghormati kan. Tapi kita ni pula siapa bukan geng kita, perang. Tuan. Agama bukan lagu tu. Dia nak buat bersatu tuan. Nampak? Dia tempat yang kita boleh berlapang dada, ada tempat yang tak boleh. Tauhid, la ilaha illallah, tak ada syirik pada Allah. Itu semua sepakat tuan. Okey, lebih tuan. Ini cerita tadi. Okey, imam dilarang mengambil tempat yang lebih tinggi dari makmum. Apa dia cerita orang ni tuan? Tok imam tak duduk tinggi pada makmum. Apa dalil dia? Dari Hammam bahawasanya Huzaifah sedang mengimami masyarakat Madain di atas bangku panjang. Satu hari Huzaifah ni sahabat Nabi, dia pergi tempat Madain, tempat satu kaum, dan di situ ada bangku, macam ada stage lah bahasa kita ni. Maka Abu Mas'ud menarik bajunya. Huzaifah nak semayang kat atas stage tu, orang lain duduk kat bawah. Abu Mas'ud perasan, dia tarik baju Huzaifah tadi. Dan ketika selesai melaksanakan solat, dah habis semayang, Abu Mas'ud berkata, tidakkah kamu tahu bahawa mereka dilarang untuk melaksanakan solat hal demikian? Dia pun menjawab, ya, aku ingat ketika kamu menarik bajuku. Bukankah Nabi larang kita semayang duduk tempat tinggi ni? Tarik baju aku, dan itu baru aku teringat. Baru dia turut semayang di bawah. Kalau Abu Mas'ud tak tarik tadi, dia akan semayang imam duduk tempat tinggi pada makmum. Mungkin bangku panjang ni, kalau kita mungkin stage dah sikit, tempat tinggi sikit, dia duduk atas tu, makmum lain duduk bawah. Abu Mas'ud tarik baju dia. Hang lupa ke Nabi larang benda ni? Hang tarik baju aku, dan itu baru aku teringat. Ini dalil yang pertama, hadis Abu Daud. Cerita dia, imam mesti sama level dengan makmum. Imam tadi depan kita ni, tingkat semayang kita pun sama kan? Dia tak tinggi, dia tak rendah pada kita, dia sama level. Hadis Abu Daud. Cerita yang kedua pula, sahabat Adi bin Sabit Al-Ansari. Dari Adi bin Sabit Al-Ansari, seseorang telah menceritakan kepadaku bahawa ia bersama Ammar bin Yasir di kota Madain. Ini orang lain pula, tapi tempat yang sama, kota Madain. Kemudian dikumandangkan iqamat. Dah habis azan, orang iqamat. Lalu Ammar maju dan berdiri di tempat yang lebih tinggi untuk solat. Ammar jadi imam, duduk depan tempat tinggi untuk solat. Sementara orang-orang di bawah, orang duduk kat bawah, tak sama level. Imam tinggi, makmum rendah. Huzaifah pun maju lalu menarik dua tangannya. Huzaifah ni dia tarik tangan Ammar tadi, sampai Huzaifah menurunkannya, dia tarik ke bawah. Ketika Ammar selesai dari solatnya, Huzaifah berkata, tidakkah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang mengimami suatu kaum, maka janganlah ia berdiri pada tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka, tempat makmum, sama level. Atau semakna dengan itu, tinggi pada makmum tak boleh, kalau semakna itu, bawah pada makmum tak boleh. Dia mesti sama level, tak boleh tinggi, tak boleh rendah. Itu dalil. Ammar pun berkata, kerana itulah saya menuruti engkau ketika kamu memegang tanganku. Ada hang tarik aku bawah, aku ikut engkau. Jadi cerita dia, mungkin tempat Madain ni ada tempat lagu tu, dia tinggi sikit. Jadi siapa dia imam, dia terkali. Huzaifah sendiri pun, sahabat tadi kan, Abu Mas'ud tarik baju dia. Yang kawan kita yang kedua ni pun, Ammar ni pun jadi imam. Huzaifah tarik tangan dia turun bawah. Dua cerita yang berbeza, tapi maksudnya sama. Imam tak boleh tinggi pada makmum, atau sebaliknya rendah pada makmum. Hadis Abu Daud. Nabi larang tuan. Itu tajuk kita hari ini. Sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW melarang seorang imam berdiri di atas sesuatu, sedangkan orang-orang di belakangnya makmum rendah pada dia. Mustadrak As-Sahihain, sama juga Al-Baihaqi Al-Kubra dan Al-Qutni. Ketika hadis di atas menjadikan dalil tentang dibencinya meninggikan tempat duduk imam ketika solat berjemaah. Tok imam tak boleh tinggi. Ini kita jemur ni, imam letak mimbar pula, tak boleh kan. Kok mana pun kena semayang sama level. Kita jemur ni, korek di dalam masjid depan ni, imam duduk bawah sikit,
ubah sikit, lama nak ubat lagu ni, tak boleh tuan. Sebab apa? Nabi larang. Contoh tuan, kita pilih lagi. Imam boleh mengambil tempat yang lebih tinggi dari makmum di dalam solat untuk apa? Untuk mengajar. Kalau hari itu dia nak mengajar buat semayang, dia boleh duduk atas tinggi. Sebab apa? Untuk mengajar saja. Apa dalilnya? Namun pada suatu kesempatan Rasulullah SAW pernah berdiri lebih tinggi daripada makmum ketika solat. Tetapi Rasulullah SAW melakukan hal itu hanya untuk mengajar orang-orang bagaimana solat. Mungkin masa awal itu orang tak tahu semayang lagi. Nabi tunjuk semayang macam mana atas mimbar ni, takbir, rukuk sebagainya, di semayang tempat tinggi. Itu boleh. Sebab apa? Nak ajak orang. Bolehnya melangkah 1 kali atau 2 kali. Jadi cerita dia boleh untuk nak mengajar. Kalau saya nanti nak mengajar tuan bagi semayang, dan duduk atas mimbar semayang diri apa bagi nampak. Boleh untuk hari itu sajalah. Lepas tu tak boleh dah. Sebab apa? Mesti semayang sama level dengan makmum. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi SAW pernah duduk di atas mimbar pada awal hari perbuatannya. Mimbar baru buat, Nabi duduk atas mimbar. Kemudian beliau bertakbir solat Allahu Akbar dalam posisi di atas mimbar. Dia berdiri semayang atas mimbar. Rukuk pun masih atas mimbar. Kemudian beliau turun dengan mundur ke belakang. Dia turun, mundur ke belakang, dia sujud di dasar mimbar, di bawah ni tuan. Bila imam nak semayang tunjuk ke orang, dia takbir atas, orang ikut. Dia rukuk, orang ikut semua. Bila orang sujud, dia mundur balik, sama dia orang. Ataupun dasar mimbar pun boleh tuan. Sebab apa? Nak mengajar. Kemudian beliau turun untuk mundur ke belakang, lalu dia sujud di atas dasar mimbar. Kemudian beliau mengulanginya lagi sampai habis semayang. Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang ramai yang mana jemaah tadi. Dia bersabda, "Wahai kalian manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti tadi agar kalian mengikuti dan agar kalian dapat mengambil pelajaran tentang tata cara solat, mengajar tata cara solat Nabi." Dia cerita dia untuk mengajar boleh. Hari itu sajalah. Lepas tu Nabi tak ada pendalil yang kata tiap-tiap hari Nabi buat lagu tu. Dah. Untuk time tu, ya. Kalau kita nak mengajar orang pun boleh. Imam atau untuk guru tu dia mengajar orang, ni semayang rukuk, dia tunjuk lagi. Semayang Isya lagi, semua ikut dia. Dia takbir atas, dia rukuk apa semua. Nak sujud, mungkin mimbar kita kecil, dia pergi ke bawah ni. Jadi boleh, tak ada masalah. Itu tata cara yang Nabi ajak. Muttafaqun alaih. Cuma tuan-tuan di sini ada isu. Cara solat orang Syiah. Betul-betul tengok orang Syiah semayang macam mana. Saya pun tak pasal kan. Sebab orang Syiah ni depan kita dia semayang sama kita. Sama orang mereka dia pakai buat cara mereka kan. Macam mana tuan? Pertama, cara orang Syiah solat. Syiah mengamalkan ajaran yang lari daripada ajaran Islam kita, ahli sunnah wal jemaah. Jauh daripada wahyu. Golongan ini mereka reka-rekakan hukum dan mengadakan perkara bid'ah dalam sesat dalam ibadah mereka. Semua kita ni jauhilah kan. Apa contoh tadi perbuatan tuan? Sejak berlakunya revolusi Syria, barulah kita tahu bahawa niat mereka sebenarnya. Contoh di Syria ni, revolusi Syria ni, kita nampak mereka ni macam mana? Mereka menghalalkan bunuh orang Islam. Orang Islam kita ahli sunnah ni, kalau jumpa orang kafir, ahli sunnah kita Islam, sunnah Syiah ni, jumpa orang kafir, jumpa kita ahli sunnah, dia sanggup bunuh kita tu, bila orang kafir ni. Sebab tak tahu kan? Kalau nama Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abu Bakar, Umar, Osman, dia bunuh 3 orang ni tu. Kalau saya kan bunuh dulu lah, nama Umar. Dia benci kan, sahabat Nabi kan. Nampak kan? Itu lagi kan. Contoh, kita gambar ni. Ni sebenarnya berjemaah ni ramai kan. Tak mana imam berada. Tu kan. Depan mana kan? Dalam longkang apa dalam lubang. Kan. Dia korek bagi dalam lubang, dia semayang dalam lubang kan. Tadi Nabi larang semayang tinggi. Dah, kami kan semayang tinggi. Kami semayang bawah. Pada pula. Nampak? Dia lawan, dia against. Itu apa? Orang Syiah kan. Di imam dia mana? Duduk bawah kan. Nampak ni? Gambar berbicara. Betul ke Ustaz? Kita carilah. Di internet kan dia mudah. Handset pada. Tengok YouTube macam mana Syiah semayang. Tunjuk segera kan. Kita tengok gambar ni. Tu, imam rukuk, sujud. Orang duduk atas, dia sujud bawah. Tak nampak apa kan. Dah tenggelam, bawah lagi kan. Ini orang Syiah semayang kan. Dia kan, inilah keadaan di sana. Betul perasaan kan? Nampak ni. Ada lagi maksudnya. Orang tak nampak di sini tak apa. Okey, ni. Ni suasana semayang Jumaat di padang pekarangan Universiti Tehran di Iran tu. Anak panah menunjukkan imam di bawah di dalam lubang,
Kelihatan juga para pengawal revolusi duduk di atas panah besi sedangkan mereka tidak semayang. Orang lain semayang, waktu ada besi-besi tu dia perlu jaga tuan. Orang lain. Imam mana? Hujung panah hitam tu duduk dalam lubang tuan. Ni bila ni? 7 Pelahan dulu tuan. Dah lama tuan. Kita pergi lagi tuan. Pengikut Syiah tidak meyakini kesahihan solat Jumaat. Dia pun tak sembahyang Jumaat tuan. Kecuali bersama imam yang maksum atau wakilnya sahaja. Sebab dia percaya Imam Mahdi turun pada hari Jumaat. Dia bertunggu turun kan. Banyak pihak mengatakan bahawa orang Syiah melakukan solat sama seperti orang Islam, namun hanya untuk apa? Sekadar taqiyah. Kadang-kadang dia main juga taqiyah berlaku kan. So dalam Syiah ni dia ada taqiyah. Buat kata lain tapi hati buat lagu lain. Dia tak tunjuk depan kita, dia berlaku tapi belakang dia buat cara depa. Itu bahayanya Syiah, sebab Syiah ni taqiyah ni salah satu rukun iman mereka. Mereka kena taqiyah. Dia boleh berlaku, boleh apa tu, boleh berdusta dan berbohong. Contoh tuan, di zaman Sayyidina di zaman Rasulullah Nabi baca khutbah, Nabi duduk di tataran yang ketiga, anak tangga yang ketiga. Kan kamu muslim, anak tangga ketiga. Bila wafatnya Nabi, Abu Bakar berkhutbah, Abu Bakar duduk tangga dulu, tataran dulu. Dan bila wafatnya Abu Bakar, Umar duduk tataran yang pertama. Dan bila wafatnya Umar, Sayyidina Osman naik pula tampil yang ketiga, naik tataran yang ketiga. Bila Sayyidina Osman naik tataran yang ketiga, orang Syiah kata tidak beradabnya Osman. Apa cerita tuan? Pertama okey ni Nabi khutbah, dia tangga mimbar 1, 2, 3. Nabi duduk atas khutbah. Bila Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah pertama. Dia tak depan Nabi nombor 3, dia nombor 2. Dia beri khutbah. Bila meninggal Abu Bakar, Ali Umar pula jadi khutbah. Dia duduk tangga yang ketiga, yang awal tu. Bila meninggal saja Umar ni, mai Osman tak kena duduk bawah. Dia naik atas tu nombor 3. Orang Syiah kata apa? Tak beradabnya Osman ni duduk tempat Nabi balik. Apa hujah? Apa Sayyidina Osman sebut? Oh, dia tak begitu berada. Tidak beradabnya Osman, kerana dia ambil tempat duduknya Nabi. Syiahnya dia di jalan di nombor 9. Lalu saya semua Osman jawab. Setelah Osman jawab, aku takut berlaku di zaman. Itu zaman saya faham. Bila Rasulullah duduk tataran yang ketiga, Abu Bakar duduk tataran yang kedua, Umar duduk tataran yang pertama, dan aku pula tak ada duduk. Aku duduk di tak ada tataran kaya. Aku bilang selepas aku mati besok, orang duduk pula di bawah lagi. Akhirnya imam dia bawa tanah makmum dia. Aku memang tak akan berlaku. Inilah Syiah kaum muslimat. Itu imam dia berbuat. Dia tak berlaku. Nampak tak? Tu hujah dah. Kalau dia buat juga nombor 3 tadi, Umar hidup bawah sama. Akan ada nanti orang kuat bawah tanah. Nampak? Hadis Nabi kan. Dah abang awal dah. So tu Osman tadi naik atas sebab tadi. Sebab ada Rasyidnya je tu. Bukan sebab sahabat dia Nabi tempat Nabi ke apa dah. Bukan lagu tu isu. Lagu tu tak imam kita. Dia atas tinggi pada Nabi ni. Bawa tu imam pula. Tak nak kena benar pun tu kan. Nampak? Itu alasan orang Syiah bagi dekat Osman. Sebab dia pernah lawan Osman. Kita dah lama dah. Daripada semayang tu Syiah ni, dia ada batu kan. Ini batu Karbala. Dia semayang day ni bukan kena lantai, kena tanah kan. Benda objek. Sebelum kena lantai tu, dia bubuh batu ni. Ini batu Karbala nama dia. Abang tuan, cara dia buat. Semayang dia bubuh benda objek untuk depa lapis tuan. Kalau tak ada, dia bubuh tangan depa tuan. Mereka sujud di atas ketul batu yang bulat, lepil dan 4 segi, artinya dahi dan hidung tidak kena lantai. Batu itu disediakan di dalam masjid atau di bawah sendiri. Ke mana mereka pergi. Batu yang paling suci pada mereka ialah batu yang di Karbala. Tanah Karbala di Iran tu nama tempat Karbala. Kita ni Kangak, kita ni Perlis. Mana Arau ke, Al-Qadih ke. Tanah tempat Al-Qadih tu. Sana nama Karbala, tempat dia. Atau itu tempat mulia lah di bawah tu. Kemudian Masyad dan di Qom. Di tempat-tempat di bawah lah. Karbala tak ada, di Masyad atau di Qom. Kalau tidak tempat juga, boleh ambil mana-mana batu pun. Ini bagi Syiah tuan. Contoh tuan, ni tengok semayang tuan. Ni ulama-ulama Syiah tuan. Dan lagi dia sembang tuan. Tuan. Kita ni main semayang ni
Orang kerja kedai kita. Orang Nabi stop lori man kita boleh menyembang. Pergi dulu ke apa ke. Jangan kan. Kita semayang berhenti tu kalau tak berhenti ke, tinggal semayang, sembanglah ke doa. Ni tak adalah semayang tuan. Mereka jangan berbicara lagi tuan. Ni orang-orang Syiah tuan. Kita pergi tuan. Contoh solat Syiah. Gini tuan. Lama ada buat lagu ni sekali. Tok Imam lagi kita buat 5 kali kan selalu tak boleh tuan. Semayang ikut Nabi, bukan main ikut-ikut suka tuan. Nampak dia doa pula tak kunut tuan. Ni tuan. Dia semayang tuan. Jadi ni Syiah tuan. Kacau tuan. Sebab apa? Agama dirojokkan. Kita pilih gitu tuan. Ini contoh Syiah tuan. Dia menyimpang dengan apa yang kita ni. Seperti tuan contoh semayang Syiah lagi. Tadi Syiah di Malaysia. Ni Syiah di luar negara. Dia semayang tangan tak kayang. Dia letak tepi. Nampak tuan. Ni salah satu Syiah dia semayang. Dia tak kayang, tak bersedekah. Dia letak di tepi. Saya percaya tuan. Dan mereka baca doa tuan. Kunut mereka sebelum mereka rukuk. Itu pun tak ada masalah. Ada yang boleh kita sebelum rukuk boleh, selepas rukuk pun boleh kita kunut. Tapi tuan tak sakit tuan. Saya cepat sikit. Okey. Sama lebih kurang rukuk, sujud semua. Sujud lah tuan. Macam mana mereka nak bagi salam? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Okey, ni bacaan tahiyat dia apa? Okey, saya cepat sikit. Okey, macam mana boleh semayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam ni. Tak pusing ke kanan pun. Tapi mereka membatalkan semayang dengan menggerakkan jari. Kan kita bila habis mazhab Syafi'i, bila gerak anggota berhenti kali betul-betul batal semayang. Tu mazhab Syafi'i ketika semayang. Mereka macam mana? Dia tak kisah salam. Mereka menggerakkan jari. Dia seolah-olah membatalkan semayang tu. Wallahualam tuan. Tu cara mereka beribadah. Kan? Benda ni kita tak nampak sebab apa. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia pemain pun dia tengok kita semayang. Laku, saya dia pergi rumah mereka, geng mereka, dia buat macam mana yang mereka buat tuan. Itu Syiah, bahaya tuan. Okey, contoh dia sikit lagi. Contoh azan Syiah. Okay, awal tu sama macam kita. Allah Akbar 4 kali sama macam kita. Okay, saya cepat kan. Awal ni sama. Okay, Muhammadan sama kita juga. Okey, asyhadu an la ilaha illallah sama 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah sama 2 kali. Okey, betul-betul dengar kan? Ni yang dia bertambah. Apa dia tuan? Asyhadu anna aliyan tambah apa? Asyhadu anna aliyan waliyullah. Rakaat ketiga tu dia bertambah. Diulang 2 kali. Nak kata apa tuan? Tak kata boleh kot. Cinta Nabi, cinta Allah, cinta Ali. Kacau kan? Imam ni pula cinta orang lain pula tambah. Tak boleh tuan. Macam mana Nabi ajak Bilal azan tu, macam itulah kita azan. 1400 tahun lepas, 1400 tahun lah kita buat macam tu. Masjid Kangak ke, Arau ke, Lordeh ke, Bohong Piang ke, Bohong Temak ke, Siam ke, Cina ke, Putih ke, UK ke, Mekah Madinah ke, semua azan sama.
Tiba-tiba kita pergi ke Iran, azan lain. Pelik kan? Kalau betul benda tu betul, takkan majlis tak buat. Ada jadi benda tu tak betul. Kita boleh tahu benda tu tak clear, tapi dia jadi menjadi satu amalan, satu ibadah, satu agama. Syiah bukan agama Islam, dia lain. Cuma dia keberkalian besar dia ambil Islam dia ni banyak. Dia rojok tuan. Syiah dia ambil sebenarnya Kristian pun ada, Yahudi pun ada, dicampur aduk semua kan. Itu Syiah tuan. Cuma lebih pada Islam kita. Jadi dia pun orang kata sebagai agama Islam. Orang putih ya kan. Awak baca lagu tu, awak sembahyang lagu tu. Kan yang pukul-pukul Karbala tu. Kalau kita ni di depan Bali di Batu Kih ya, pukul badan. Kan? Cucuk-cucuk ni. Tapi di Karbala tu di Iran tu pukul badan semua cinta Nabi, cinta cucu Nabi sebagainya. Bukan lagu tu cara kita. Ibadah kita ni mesti balik contoh Nabi. Ikhlas kerana Allah ya. Mesti yang kedua ikut contoh Nabi. Apa-apa pun mesti balik pada Nabi SAW. Wallahualam untuk hari ni saya berhenti dulu. Ada nak tanya apa tuan untuk tajuk hari ni berkaitan dengan betul tak boleh kita pergi tempat orang kita jadi imam. Kerana tuan rumah jadi imam. Kalau dia bagi izin baru kita jadi imam. Dia jemput baru kita jadi imam. Kedua, tok imam mesti sama level dengan makmum. Tak boleh imam tinggi ataupun imam rendah. Dia mesti sama level. Contoh kalau kita sembahyang Jumaat, ramai tempat ni semua sama level. Tu belakang tu, banyak kata tak. Sah tak sah? Ya sah. Sebab apa? Dah awal ni sama level. Yang belakang ni sebab apa? Dah ramai orang sangat. Dia pun bawah ke apa ke tak ada masalah sebenarnya. Itu. Sembahyang atas pula boleh. Sebab apa? Depan sama level. Ni dah imam ni sah pertama ni tinggi, yang ni pun rendah. Ataupun imam pula tinggi. Itu yang tak boleh. Cuba hindarkan dalam benda tu tuan. Wallahualam. Tanya-tanya untuk tajuk ni mudah aja tentang benda ni lah. Dan insyaAllah dalam minggu depan kita akan sambung lagi berkaitan dengan ni tajuk lain pula kan, bab jenazah. Minggu depan ni kita buka bab baru, bab jenazah. Semua cerita bab jenazah. Cara apa, larangan apa Nabi bilang, nak simpan macam mana, pukul berapa yang Nabi tak pergi larang simpan, tak mana cara dia kan. Semua larangan lah. Dan tajuk minggu depan ni larangan mengharapkan kematian. Main masalah sikit, main sikit. Ya. Baik. Okey, macam mana pula? Okey. Ya. Kalau tengok tadi ada gambar ni satu tadi, kalau tu perasan. Ni. Okey, mana ni gambar no? Saya tengok di sini. Okey. Tengok ni kan. Kalau tu perasan, ni yang hujung ni orang semua sujud semua ni. Tapi ada seorang tu duduk diri kan. Dia duduk. Ni, dia ni orang Palestin. Apa nama Gaza punya tu? Apa dia ada parti apa kan? Dia ni nama apa lah. Dia tak join sama kan. Jadi apa kalau benda tu sekadar sembahyang biasa tak boleh, tapi bila tengok mampu ni tak sebenarnya tak boleh ni lah. Dia delay pula. Kan kalau begitu hindarkan. Kalau tu perasan di Syiah apa di Iran tu dia ada masjid sunnah. 1-2 masjid, tapi yang lain tu semua betul Syiah punya. Yang itu pun dia saja buat boneka je bagi ada. Orang kata kami meraihkan sunnah. Ada masjid tu sebenarnya doa sebenarnya, tapi dia bubuh je bagi ada. Jadi kalau boleh tuan, kita hindarkanlah, kita mufaraqah sembahyang sendiri. Sebab apa? Dia akidah dia tak clear kan. Kan betul tuan. Lebih baik. Ya. Ya. Ya betul. Sebab apa lewat? Dia pun nak join tu. Dia kata dia Zuhur Asar, dia kami 2 waktu dia gabung tu. Dia mesti jamak takhir, jamak takdim tu. Dia akan himpun. Satu hari 3 waktu sembahyang. Subuh sekali, Zuhur Asar himpun sekali, Maghrib Isya himpun sekali. Dia minta tenor tu. Dia melewatkan. Dia ada banyak lah. Syiah pun ada banyak mazhab. Yang hampir dengan sunnah, yang lawan. Kalau kita sembahyang berjemaah, dia terima Syiah. Memang awak pelik pun ni. Kita pun tak perasan. Kalau agak pelik, kita mufaraqah. Kalau kita pun tak perasan ni, kalau kita tak tahu pun ni, tak ada masalah. Kalau kita tahu, kita mufaraqah lah. Itu lebih utama kan. Wallahualam tu seperti dekat ni lah, insyaAllah. Bayar tu Syiah ni pun diperoleh kita banyak dah sebenarnya. Tapi kita tak perasan. Orang muda banyak kan. Macam kalau saya berjumpa, dulu tak tahu apa pun mampu lah. Tapi bila sama beragama, dia pandai beritahu pula. Pandai macam mana? Nak lawan. Apa lagi kita tahu. Benda tu modus operandi dia pun. Agama yang mudah, agama yang shortcut. Sembahyang 3 sekali sehari, 3 kali 3 waktu. Siapa tak mau? Nak kahwin orang, tak ada kahwin ni. Hang mau aku mau, jom kahwin sedap, kahwin sehari, kahwin 2 hari, kahwin seminggu.
Dia macam berzina tapi dia tak berzina, kami akad ni. Nampak? Dia lagu tu tuan, agama depa. Bahaya tuan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi